Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kecilkannya suara tu. Kecilkannya suara dia. Suara. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, semua pemirsa yang senantiasa menanti dan menyaksikan siaran live kita setiap paginya, siaran pengajian Nahwu dan Saraf. Dan salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. InsyaAllah sebelum kita memulai pengajian kita ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita kongsikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita sudah sampai pada hari Jumaat. Maknanya ini hari terakhir dalam minggu ni untuk kita berkongsi bahasa Arab untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita masuk lagi ke level yang kelima. Jadi insyaAllah hari ini kita cuma ada satu tajuk saja. Dan selepas satu tajuk tu, insyaAllah kita rangkumkan, kita ringkaskan beberapa tajuk penting pada level 4 ni. InsyaAllah kita ringkaskan. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat memahaminya. Dan juga kita tak bosan untuk mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan juga, untuk khususnya untuk diri saya sendiri. Hari ini adalah hari Jumaat. Marilah kita membaca surah Al-Kahfi untuk mendapatkan pahala dan keutamaan hari Jumaat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk tak membuang masa, kita silahkan kepada Syahir untuk menguraikan, menjelaskan dan mensyarahkan selunai-lunainya atau tajuk yang terakhir di level 4 ni. Kita silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita akan sambung pengajian kita, yang mana ini adalah bab yang terakhir lah untuk minggu ni, pada level yang keempat. Jadi insyaAllah ini adalah bab isim fa'il okay. Ini adalah bab penghujung level yang keempat lah. Kita buka pada muka surat yang ke-99. Okey. Kita buka pada muka surat 99 pada buku ni lah. Pada buku Nahwu Al-Fatih. Jadi kita kita belajar bab isim fa'il pada hari ni, yang mana mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang pelik, kenapa dinamakan sebagai isim fa'il. Jadi jangan risau, kita cuba tengok dulu kenapa dia digelar sebagai isim fa'il. Okey. Jadi
Okey, jadi di sini isim fa'il isim fa'il tu apa? Isim fa'il adalah apa? Isim yang mempunyai makna fa'il tetapi tidak boleh menerima tanda fa'il. Isim fa'il ada 3, isim fa'il madhi, isim fa'il mudhari' dan isim fa'il amar. Okey. Jadi isim fa'il ni dia adalah isim tapi dia bermakna fa'il. Sebab apa dia isim? Sebab dia tak ada tanda-tanda fa'il pun. Dia tak ada tanda-tanda fa'il tapi dia diberi sebagai makna fa'il. Okey. Yang mana okey, kita tengok. Dia kata isim fa'il ni terbagi kepada 3 jenis kan? Pertama isim fa'il madhi, kedua isim fa'il mudhari', ketiga adalah isim fa'il amar. Okey. Jadi dia dah ada bagi bahagian-bahagian dah dekat sini. Okey. Dia dah ada bagi bahagian-bahagian dia. Contohnya apa? Okey, dia ada terangkan lagi satu. Isim fa'il kebanyakan simai yang hanya dengar dari kalam Arab. Maknanya dia nak bagi tahu yang isim fa'il ni dia simai semuanya. Simai ni maknanya apa? Sami'a yasma'u maknanya mendengar. Simai maknanya pendengaran. Maknanya apa? Simai tu nak cakap pendengaran orang Arab. Maknanya kita dengar orang Arab cakap. Jadi kebanyakan daripada isim fa'il ni semuanya simai, orang Arab yang buat. Jadi inilah dia, orang Arab dia ada buat sesuatu kalimat, ada kalimat isim tetapi bermakna fa'il. Kadang-kadang satu kalimat tu dia bermakna fa'il madhi, macam dia macam nak ringkaskan lah, lebih kurang macam tu. Okey, kita tengok dulu. Isim fa'il amar maknanya apa? Okey, tengok dulu dia ada ni lah. Ilaika Ilaika maknanya asalnya kepada kamu kan, asal makna dia. Tetapi sebenarnya dia nak bagi tahu makna apa? I'tazil. Singkirlah, menyingkirlah. Okey. Jadi dia maknanya asalnya dia nak buat bukan maknanya ilaika. Ilaika ni dia nak cakap apa makna sebenarnya ilaika ni? Maknanya i'tazil, menyingkirlah ataupun mungkin ke tepilah, sebab menyingkirlah ni dalam bahasa Indonesia. Lepas tu lagi dekat situ dia kata amamaka. Asalnya kita nak cakap amamaka ni depan kamu kan. Asalnya kita nak cakap amamaka ni kan depan kamu. Tapi sebenarnya amamaka ni, kalau orang cakap amamaka saja, dia nak sebenarnya cakap taqaddam, majulah ataupun ke depan lah, macam tu. Tu makna dia sebenarnya. Lepas tu ini pun selalu kita gunakan lah, amin kan. Jadi sebenarnya amin ni pun isim fa'il juga. Maknanya apa? Istajib. Kabulkanlah. Kabulkanlah ataupun tunaikanlah. Amin. Kita pun boleh tahu sebab apa bila kita cakap amin tu, kita nak apa? Kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan apa hajat kita dan kabulkan apa hajat kita. Ini pun rasanya semua orang tahu. Amin kan? Lepas tu ini sahih. Sahih ni maknanya apa? Uskut. Diam. Ini semua isim fa'il amar lah. Ini isim fa'il yang bermakna fa'il amar. Jadi ini sah maknanya apa? Uskut, diam. Lepas tu kita ada makanaka. Makanaka asalnya maknanya tempat apa? Makanaka ni, makanaka ni asalnya maknanya tempat kamu. Makanaka ni asalnya tempat kamu. Tapi kalau makna dia isim fa'il, maknanya fa'il apa dia nak cakap? Usbut.
tetaplah di tempat. Maknanya usbut tu mana apa? Duduk apa ni, dia suruh kita tetaplah dekat tempat kita. Duduk dekat tempat kita. Okey. Lepas tu yang ni pula hayya. Maknanya hayya ni apa? Maknanya aqbil, menghadaplah kemari. Maknanya dia suruh menghadap ke depan lah. Maknanya itu macam tu. Lepas tu ada lagi hayya. Maknanya apa? Asri'. Hayya, hayya kan. Kalau mungkin bagi tuan-tuan dan puan-puan yang pernah tengok filem Arab ke, mesti akan ada punyalah kalimat ni, hayya, hayya. Tengok. Dia macam, bukan macam fi'il. Dia macam isim tapi sebenarnya dia fi'il. Maknanya apa? Asri'. Bergegaslah, mari. Ataupun cepatlah, cepat mari. Macam tu. Ini semua adalah isim fi'il untuk amar, untuk perintah lah. Lepas tu yang kedua kita tengok ada isim fi'il mudhari'. Okey. Isim fi'il mudhari'. Untuk pengetahuan semua, ini semua adalah mabni Sebab apa? Isim mabni, isim fi'il ni adalah tercatat dalam isim-isim yang mabni. Minta maaf. Yalah, isim mabni Ini semua memang tak berubah lah. Lepas tu ini kita tengok isim fi'il mudhari' pula. Maknanya apa? Ahi ataupun awah. Maknanya atawajja'u. Aduh, macam kita aduh maknanya sakit lah kan. Maknanya itu sebenarnya pekerjaan. Inilah merasa sakit. Lepas tu ada uffi. Uff. Maknanya apa? Atadajjaru. Aku muak, aku sedang muak kan. Lepas tu qad ataupun qata. Maknanya apa? Yakfi. Maknanya kita cakap qad. Yakfi. Maknanya cukup lah. Qad kan. Cukup. Lepas tu last sekali kita tengok isim fi'il apa? Isim fi'il madhi. Yang tadi tu kita dah lepas amar dan mudhari'. Yang kita tengok isim fi'il madhi. Yang mana ini ada but'ana, maknanya abta'a. Okey, maknanya apa? Telah lambat. Okey. Ataupun sur'ana maknanya apa? Asra'a. Telah bergegas ataupun telah macam tergesa-gesa lah. Okey, macam nak cepat. Lepas tu ada hayhata. Makna hayhata ni makna dia apa? Ba'uda. Maknanya jauh, telah jauh Lepas tu syattana pun maknanya ba'uda. Makna ba'uda apa? Jauh. Lepas tu sebenarnya ada lagi isim fi'il yang lain yang digunakan, tapi mungkin akan yang dituliskan dekat sini hanyalah isim fi'il yang kerap orang Arab gunakan. Sebenarnya banyaklah. Okey. Sebenarnya isim fi'il ni semua banyak. Tapi ini sahaja. Sebab apa? Kita belajar basic dulu basic, jadi dia hanya kasih sedikit lah. Jadi itu sahajalah pembahasan daripada saya untuk bab isim fi'il. Cuma InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba hafalkan lah makna muta'ana apa, awah apa, awah apa, makna-makna isim fi'il tersebut. Nanti supaya mudahkan. Macam mana tahu kita nak belajar dekat Arab ke, ada orang Arab yang gunakan isim fi'il ni, at least kita faham kan. Okay, baik, jadi itu sajalah daripada saya. InsyaAllah kita serahkan kepada Ustaz Agong untuk keterangan yang lebih lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itulah ismul fi'il. Ismul fi'il ni adalah isim yang mempunyai makna macam fi'il. Tadi dah jelaskan, dia mempunyai makna macam fi'il madi, macam fi'il mudhari ataupun macam fi'il amar. Cuma ini jaranglah dan sini pun dalam kitab ni pun tak ada latihan ya. Isim fi'il tak ada latihan. Sebab ini pun sebenarnya untuk belajar bahasa Arab ini tak diperlukan sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya tak diperlukan sangat. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena tahu makna saja. Jadi kalau untuk i'rab ni tidak perlu, untuk tahu makna dia saja. Jadi isim fi'il, dan dalam mana-mana kitab jarang ada yang menguraikan tentang isim fi'il. Sebab dia ni memang bukanlah dia memang penting, cuma nanti apabila tuan-tuan dan puan-puan sudah berada pada tingkat yang sudah belajar lama bahasa Arab. Okey. Apa kan nampak soal? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak ringkaskan sedikit daripada level 4 ya. Level 4 ya. Lepas tu isim la. Lepas tu maf'ul min ajli. Lepas tu isim munsharif. Zanna. Okey. Yang pertama munada. Munada ni saya rasa bolehlah saya rasa munada ni ya. Cuma munada tak semua dia mansub. Kita kan belajar sekarang ni masih setakat yang kata nama yang mansub sahaja. Cuma kalau munada ni mansub juga. Cuma tak semua. Munada kan ada 5 jenis dia. Ada nak contoh dia? Ya Muhammadu, ya Talibu. Yang ini ni munada dia bukan mansub, mabni dengan tanda rafa' dia. Kalau dua ya talibani, maknanya munada dia mabni dengan alif. Maksud dia mabni dengan tanda rafa' dia. Kalau satu lagi ya taliban. Ini baru munada yang mansub. Lepas tu ya talibal ilmi itu mansub juga. Ada satu lagi ya muhsinan, dalam kitab dia muhsinan ilal ghairi. Okey. Yang ini ni munada dia, jenis munada yang dia tu tak mesti nasab, tak mesti mansub, tapi dia mabni dengan tanda rafa' dia. Mabni dengan dhammah ataupun mabni dengan alif ataupun tanda-tanda rafa' yang lain. Kalau yang ini barulah dia nasab. Yang ini barulah dia nasab. Yang ini pun baru dia nasab. Ada 3 jenis munada yang nasab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak semua munada mansub Walaupun munada ni termasuk isim-isim mansub, tapi tak semua munada tu nasab. 3 di antara 5 jenis munada tu yang mansub. Apa dia yang pertama? Yang pertama yang macam ni. Nama dia, kalau apa perbezaan ya talibu, ya taliban dengan ya talibu? Kalau ya talibu ni, dia kita dah tahu yang mana satu orang dia. Wahai pelajar, kita dah tahu kita maksudkan tu pelajar ni. Cuma kita tak sebut nama, kita dah tahu pelajar ni dia. Wahai pelajar, kita dah tahu maksud kita tu pelajar yang ni. Tapi kalau ya taliban, ya taliban ni, wahai pelajar, kita tak tahu lagi. Kita tak tentukan siapa seorang pelajar. Terserahlah, yang penting janji dia pelajar. Yang mana-mana pelajar lah, janji dia pelajar. Tapi kalau yang talibu ni, kita dah tentukan pelajar yang ni ataupun pelajar yang tu. Okey. Itu perbezaan antara ya talibu, ya taliban. Yang lain pun saya rasa dari segi makna tuan-tuan dan puan-puan dah tahu. Cuma dari segi kaedah, yang dua ni, ini mabni ya.
dengan tanda rafa' dia. Jadi ni mabniun ala. Kalau sini dengan dhammah berarti mabni ala dhammi. Jadi mabni dengan tanda rafa' dia. Kalau sini ni mabni dengan apa? Mabni ala alif. Macam tu Kalau yang tiga ni baru dia sebutkan mansub. Ini mansub bil fathah, ini mansub bil fathah, ini mansub dengan fathah, dengan fathah, dengan fathah. Kita dah jelaskan, dah huraikan. Cuma saya nak ringkaskan saja, nak ingat-ingat balik Okey. Lepas tu ini yang munada. Nampak tak sini saya? Baik. Selain daripada munada, ada juga isim la. Isim la ni sama saja, sama macam yang tadi. La tapi dia la muhsinan ilal ghairi. Muhsinan ilal ghairi ni orang yang berbuat baik kepada yang lain. La talibal. Apa lagi? La talibal ilmi hadirun. Boleh. Itu lagi. La rajulaini fil baiti. Okey. Ni tutup. Kecil kan saya? Sakit tu. La muhsinan ilal ghairi. Ini isim la dalam bentuk syibhul mudhaf. Ini isim la dalam bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini isim la dalam bentuk mufrad. Jadi berbeza dia isim la dia. Cuma kesemua isim la di sini ni dia nasab. Dia nasab. Semua dia nasab. Okey. Semua dia nasab. Kita tengok yang pertama dia nasab dengan fathah. Yang kedua dia nasab dengan fathah. Tapi kalau yang ni dia bukan terus kita cakap dia nasab. Tapi dia apa? Kalau yang macam ni satu perkataan saja isim la dia, nama dia mabniun ala dengan tanda rafa' dia. Apa tanda rafa' dia? Ya. Jadi mabniun alal ya. Jadi mabni alal ya. Jadi mabni dengan tanda rafa'. Jadi kalau yang isim la yang seperti mudhaf, ini kan seperti mudhaf, dia bukan mudhaf dan mudhaf ilaih ni. Ni mudhaf huruf jar isim majrur. Maknanya dia mansub bil fathah. Yang ni pun juga mansub kalau mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi kalau yang mufrad saja, satu perkataan saja isim la dia, maka dia mabni dengan tanda rafa' dia. Okey, tuan-tuan dan puan. Itu isim la ya. Lepas tu maf'ul min ajli kita ringkaskan. Mungkin sekejap lagi Syahir nak sambungkan ringkas dia. Okey. Boleh sekarang pengulangan dengan Syahir. Baik, jadi kita akan masuk bab maf'ul min ajli, yang mana ini ulangan lah, sekadar ulangan sebab kita dah habiskan. Ini kita dah habiskanlah bab ni, bab level yang keempat ni. Okey, jadi yang mana ini ada maf'ul min ajli lah. Baik. Yang mana maf'ul min ajli ni kalau kita pernah belajar dulu, huraian dia nak bagi tahu yang ini adalah suatu alasan kenapa pekerjaan tu dilakukan. Okey.
Okey. Dia apa? Suatu alasan sebab pekerjaan tu dilakukan. Kenapa kita kena solat? Kenapa ataupun kenapa nak keluar? Kenapa kita nak keluar? Sebab nak beli barang. Macam tu. Itu adalah basic lah, secara basic lah. Sebab apa kita nak pergi beli barang? Untuk sebab apa kita nak keluar untuk membeli barang. Okey. Jadi apa takrif yang kita pernah belajar dulu? Yang mana maf'ul min ajli ni adalah alasan suatu perbuatan dilakukan. Dia jadi alasan suatu perbuatan dilakukan. Jadi dia ada dua jenis, mudhaf dan ghairu mudhaf. Jadi senang je. Maf'ul min ajli ni kalau kita tengok makna, kalau makna sesuai kita nak jadikan maf'ulun bih, maknanya boleh jadi maf'ulun bih. Macam kalau kita sesuai letak kerana dekat antara tu. Dia boleh jadi sesuai lah, jadi dijadikan sebagai maf'ulun bih. Memang bahasa Arab dia ada je perkataan kerana li'anna kan. Sebab apa? Sebab li'anna. Tapi untuk meringkaskan, jadi kalau kita nampak tiba-tiba ada dah penuh dah jumlah ayat dia, dah penuh jumlah, dah sempurna dah, tiba-tiba pula ada isim yang mansub. Kalau kita nak kasih makna dia sesuai kerana, okey contohlah. Tengok contoh. Shalla al-muslimuna ibadatan lillahi ta'ala. Kalau kita cakap shalla al-muslimuna pun dah sempurna dah ayat dia. Kenapa dia tambah ibadatan lillahi ta'ala? Untuk dia bagi tahu kenapa kita kenapa dia solat. Jadi kalau kita nampak, okey. Kalau kita letaklah makna dia kan, makna kerana. Shalla telah solat al-muslimuna orang-orang muslim kerana beribadah kepada Allah Taala. Ini semua untuk makna terjemah kerana je. Maf'ul min ajli. Ini maf'ul min ajli lah. Yang mana ini nampak macam dah penuh jumlah, tapi sebenarnya dia tambah tu untuk bagi sebab. Sebab apa dia solat. Okey. Cuma maf'ul min ajli ni dia ada dua jenis. Sama ada maf'ul min ajli tu jadi mudhaf ataupun ghairu mudhaf. Senang je lah. Kalau mudhaf maknanya idhafah, ada mudhaf dan mudhafun ilaih, jadi maf'ul min ajli. Tapi mudhaf kena mansub lah sebab maf'ul min ajli ni isim mansub. Okey, lepas tu yang kedua ghairu mudhaf. Ghairu mudhaf ni satu je lah makna dia selain mudhaf. Dia macam satu perkataan je. Ibadatan, takdiban, hubban. Ni dua perkataan. Jadi maf'ul min ajli ni huraian dia ada dua je. Sama ada dia mudhaf ataupun ghairu mudhaf. Okey. Itu saja. Itu saja penjelasan untuk maf'ulun bih. Sebab apa ini hanyalah ringkasan lah. Lepas tu kita tengok pula maf'ul ma'ah. Pada muka surat yang ke 85 maf'ul ma'ah. Pada muka surat yang ke 85 maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ni apa? Okey, jadi ma'ah ni maknanya apa? Ma'ah maknanya bersamanya tau, ma'ah. Okey, maf'ul ma'ah. Bersamanya, maknanya bersamanya. Kenapa dia cakap maf'ul bersamanya? Sebab maf'ul ma'ah ni dia jatuh setelah apa? Dia kata dekat situ dia jatuh setelah maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang jatuh setelah waw ma'iyah. Tapi waw ma'iyah tu apa sebenarnya? Kita pernah belajar waw ataf kan sebelum waw ma'iyah ni kan. Jadi makna waw ma'iyah ni maknanya bersama ataupun bersamaan. Okey. Jadi itu je lah. Jadi kalau ada kita ternampak waw, satu waw, huruf waw, dan selepas waw tu ada isim, dan isim tu mansub. Jadi boleh dikatakan sebagai waw tu adalah waw ma'iyah dan isim selepas dia adalah dipanggil sebagai maf'ul ma'ah. Tapi dengan syarat kena terjemahkan sesuai lah. Dia waw ataf dengan waw ma'iyah ni dia kena ada terjemahan yang sesuai, tahu?
Macam ni kan. Qara'tu wa Khalidan. Saya telah membaca bersama Khalid Al-Qur'ana lailan. Okey. Jadi dia kena sesuaikan makna dia sekali. Contohnya, Zahaba telah pergi At-Tujaru. Zahaba At-Tujaru ni. Bukan At-Tujara. Zahaba At-Tujaru wa tulu asyamsi. Okey. Patutnya fa'il dia adalah At-Tujaru. Okey, kalau kita nak bagi makna sesuai, kalau kita kasih wa ataf lah contoh. Zahaba At-Tujaru wa tulu'u. Dia kenalah jadi tulu'u sebab ikut. Ni jadi tulu'u. Itu yang pertama. Kalau nak bagi terjemah pun tak sesuai. Maknanya kalau nak bagi terjemah wa ataf macam mana? Telah pergilah pedagang-pedagang itu dan terbit matahari. Jadi dia nak cakap yang telah pergi itu siapa? Pedagang-pedagang bersama dan apa ni? Terbit matahari. Tapi sebenarnya itu bukan. Maknanya dia nak cakap telah pergilah pedagang-pedagang bersamaan, yakni pada waktu yang sama matahari itu terbit. Jadi itulah cara dia kita nak bezakan waw ataf dengan waw ma'iyah. Saya pun pernah cakap sebelum ni kan. Okey. Lepas tu kita tengoklah. Inilah yang dia kata tu. Dia kata dekat sini waw diberlakukan ma'iyah jika kata yang diatofi berupa dhamir muttasil marfu'. Boleh nak katakan waw ma'iyah kalau dia punya ni dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dan menjadi fa'il lah. Lepas tu yang kedua, secara makna tak layak untuk diatafkan. Tengok ni saya cakap lah. Maknanya yang telah membaca tu apa? Telah terbit fajar, baca sekali. Tak boleh, tak sesuai. Tak boleh. Bersamaan, waktu dia bersamaan pada masa yang sama. Pada masa yang sama terbitlah fajar. Jadi itulah dia untuk waw ma'iyah ni. Jadi waw ma'iyah ni satu je cara dia tengok makna. Jadi sangat penting lah kalau kita nak faham makna-makna dalam bahasa Arab. Jadi kena banyak hafal kosakata, kena banyak hafal perkataan-perkataan dalam bahasa Arab lah. Untuk belajar nahu dengan lebih bagus sekali lah. Jadi insyaAllah kita akan sambung dengan isim ghairu munsharif, sambung dengan Ustaz Agong lah. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Tadi dah ada maf'ul min ajrih saya. Dan juga maf'ul ma'ah. Jadi dua-dua ni dia nasab saya. Maf'ul min ajrih tu makna dia kerana. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa dulu saya belajar apa? Krono. Dia dalam bahasa Jawa tu krono. Tapi kalau bahasa kita buatlah kerana. Macam yang tadi saya buat contoh tadi apa? Solal muslimuna ibadatan lillahi ta'ala. Orang-orang muslim solat kerana beribadah atau menyembah Allah untuk atau kerana. Macam tu. Jadi banyak lagi contoh dari itu yang mudhaf itu la tabkhal khasyata faqrin. Muka surat 84 boleh tuan-tuan buka. Janganlah bakhil, janganlah kedekut khasyata faqrin, kerana takut akan kefakiran atau kemiskinan. Kerana, jadi ada kod dia kerana. Okey. Dah sampai itu. Sekarang masuk isim munsharif. Kalau isim munsharif ni dia ni tajuk khas. Dia bukan hanya, dia tak hanya masuk isim mansub, dia juga boleh masuk isim marfu', boleh juga jar. Macam mana dia? Kita dah bincangkan dah yang masalah alam, sifah, ghairu alam wa sifah. Kita nak cuba tengok dia dalam i'rab lah. Kita cuba tengok dia dalam ayat ya. Contoh dia Salmanu dalam tabibun. Atau kita buat yang lain lagi. Yang lain lagi, ra'aitu, saya melihat Salman.
Salman. Saya melihat Salman. Lepas tu dhahabtu ila baiti Salman. Kita guna Salman saja. Salman. Okey. Okey. Jadi Salman ni adalah isim ghair munsharif. Jadi macam mana dia i'rab dia dalam ayat-ayat? Kita cuba. Yang pertama, Salmanu tabibun. Salman adalah doktor. Tabib tu maknanya doktor. Salman adalah, jadi Salman adalah doktor. Jadi ada kod adalah. Ataupun kod dia itu. Salman itu doktor. Ataupun Salman adalah doktor. Itu kod dia. Ada kod doktor itu atau adalah. Jadi kalau dalam bahasa Jawa yang orang belajar ni ikutkan sistem Magelang, iku dia. Salman iku doktor macam tu. Jadi iku kalau bahasa kita dia itu atau adalah. Jadi kalau selepas kod itu tu maknanya ini adalah khabar. Selepas itu Salman itu doktor. Jadi khabar dia ni selepas itu di sini itu dia tadi Itu. Okey. Yang sebelum dia tu itu mubtada. Mubtada dan khabar itu nak senang dia. Dan dia mubtada kan, isim dia awal ayat dia mubtada. Mubtada i'rab dia apa? Rafa' kan? Kita bagilah nama dia. Dia marfu'. Marfu'un. Marfu' dengan apa? Bidhammah, dengan dhammah ya. Bidhammati, baris depan. Apa jenis isim dia ni? Isim apa alif? Isim ghair Okey, alif bagus. Isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Okey, isim munsharif. Yang tabib ni tak payahlah. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah kita belajar. Kita nak fokus kepada isim ghair munsharif dia. Ya alif ya? Okey, lepas tu ra'aitu. Telah melihat. Siapa yang melihat? Saya. Siapa yang telah melihat? Jadi ada kod siapa di sini ni. Jadi kalau tuan terjumpa kata kerja, tanyakan siapa? Telah melihat siapa? Saya. Jadi ini fa'il dia. Ini fa'il dia. Fa'il tu pelaku dia. Siapa dia? Dah tu. Itu bab fa'il. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah belajar juga dah. Kita tak pas bincang yang ni. Saya telah melihat. Akan, kalau melihat kan mesti ada objek dia. Akan apa? Akan Salman. Jadi ada kod akan pula di sini. Kod akan. Selepas kod akan tu, dia adalah objek atau maf'ulun bih dalam bahasa Arab dia. Maf'ulun bih. Kita buat saja mim fa. Saya telah melihat akan Salman. Saya telah melihat Salman. Jadi ni sebagai maf'ulun bih, objek. Maf'ulun bih apa ya Arab dia alif? Betul, mansub. Okey. Maf'ulun bih itu nasab ya. Mansub. Tanda nasab dia apa? Sebabkan dia isim munsharif, tanda nasab dia fathah. Sama saja bil fathah. Bil fathah. Jenis dia apa? Li'annahu ismun ghairu munsharifin. Okey Hafiz ya? Okey. Dah. Ini dah tiga ini kita tengok dah. Isim munsharif dalam sebagai rafa' ataupun dia sebagai nasab. Ataupun sebagai jar juga ada dalam i'rab jar dia. Atau dia pun dia majrur. Ada juga. Ya kan alif ya kan? Hafiz ya? Okey. Tengok Zahabtu. Telah pergi. Siapa? Siapa yang pergi? Saya. Maknanya ini fa'il dia. Jadi kalau terjumpa fi'il, tanyakan siapa. Telah pergi. Siapa? Saya. Ila huruf jar. Harful jar. Harful jar. Baiti selepas huruf jar ni namai isim majrur. Jadi huruf jar ni mesti ada pasangan dia isim majrur. Jangan dipisah-pisahkan. Cukuplah Laila saja dengan Majnun saja. Laila dengan Qais saja yang dipisahkan. Huruf jar dengan isim majrur jangan dipisahkan. Laila dengan Qais sajalah yang dipisahkan.
Okey. Huruf jar dengan isim majrur. Saya telah pergi ke rumahnya Salman. Kepunyaan kan? Rumahnya Salman. Kalau kepunyaan itu mudhaf dan mudhaf ilaih tuan-tuan dan puan-puan. Rumahnya Salman, rumahnya Syahir, rumahnya Alif, keretanya Ustaz, keretanya Mudir. Macam tu. Jadi ada kepunyaan. Dua kata rumahnya Salman. Perkataan pertama itu mudhaf. Salman yang perkataan kedua adalah mudhaf ilaih. Jadi ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaih i'rab dia apa? Kita belajar lagi level 1 Di akhir level 1 mudhaf ilaih mesti jar. Maka dia dinamai majrur. Ya Alif ya? Majrur. Tanda jar dia apa? Apa tanda jar dia? Irsyad. Tanda jar dia adalah fathah. Okey, betul. Fathah. Kenapa fathah? Sebab dia isim kan munsharif. Okey. Jadi isim kan munsharif. Okey. Khabar ini tak soalan dia. Ini tak mesti tuan-tuan dan perempuan. Ini yang itu ni atau adalah ni saja sebagai kod dia saja. Kita nak memudahkan, nak membezakan mubtada dan khabar saja. Jadi ini sebagai penanda saja, nak sebagai kita dalam menentukan mubtada dan khabar. Salman itu doktor. Salman itu adalah doktor. Jadi kita nak memisahkan mana khabar dan mana mubtada, itu saja. Ataupun macam soalan ni, siapa telah melihat siapa? Saya. Akan apa? Akan Salman. Jadi dia ada kod-kod dia sajalah. Okey, itu sebagai kod saja, tak mesti dan tak wajib. Okey, tak mesti. Dan tak wajib. La ijbaru fid din. Tak ada pemaksaan la ijbaru fil lughatil arabiyyah. Tak ada pemaksaan dalam bahasa Arab. Okey, dah. Jadi ini isim munsharif dalam berbagai i'rab. Dalam rafa', dalam nasab ataupun dalam jar. Okey, tapi yang dalam jazam tak ada. Jazam untuk fi'il mudhari'. Okey. Lepas tu zonna. Kita masuk muka surat 89 yang zonna. Yang Zonna dan saudara-saudaranya. Zonna dan kawan-kawan ini, Zonna and the gangs. Okey. Zonna dan kawan-kawan dia ni ciri-ciri dia selepas dia tu ada dua maf'ulun bih. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa Zonna, selepas dia tu mesti ada dua maf'ulun bih. Cari sajalah di mana dia letak dia. Entah sama-sama di ujung, entah sama-sama dekat-dekat macam tu. Jadi dia ada dua maf'ulun bih. Contoh, kita ambil lah contoh sini ni. Ni. Dalam kitab tu ada Zonna Ahmadu dalam table dalam table boleh tuan-tuan dan puan-puan cek. Ada soalan? Zonna Ahmadu Faridata Maridotan. Okey. Jadi selepas zonna, ni zonna. Kita kena cari selepas dia tu mana yang maf'ul pertama, maf'ul yang kedua. Sebab kan ada dua maf'ulun bih kan? Okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Maf'ul tu kan nasab tuan-tuan dan puan-puan. Yang Ahmad ni tak mungkin lah. Kita cari dua maf'ul. Okey, sebelum kita masuk yang ni lagi, kita tengok dulu kepada zonna. Zonna ni apa dia? Zonna ni fi'il madi macam biasa. Dia fi'il madi. Zonna dan saudara-saudara ni fi'il madi semua. Zonna apa lagu ni macam mana? Ra'a alima darata alam. Ya. Boleh nantilah tuan-tuan dan puan-puan boleh bernyanyi bersama Syahir dan Hafiz. Jadi ini adalah fi'il madi. Ini fi'il madi macam yang level 3. Fi'il madi dia mabni. Fi'il madi kan mabni. Mabni alal apa? Alal fathi.
Fathah kan belakang dia. Tu tak susahlah. Telah, makna zona apa? Menyangka. Okey. Telah menyangka. Siapa yang menyangka? Kita tanya kan. Siapa yang menyangka? Yang menyangka adalah siapa? Ahmad. Jadi ini sebagai fa'il. Fa'il i'rab dia rafa' marfu'. Tanda rafa' dia apa? Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Jenis isim apa ni? Ahmadu. Ini adalah isim ghair munsharif. Ni isim munsharif tuan-tuan dan puan-puan, ciri-ciri dia tak pakai alif, tak pakai tanwin je. Okey. Isim ghair munsharif. Okey, isim munsharif. Okey Alif Ada soalan? Tak ada. Okey, bagus. Okey, terus Faridata. Ahmad menyangka bahawasanya Faridah. Jadi kalau zona ni ada bahawasanya lah. Kod dia bahawasanya. Kod dia saja. Ahmad menyangka bahawasanya. Dah selepas itu carilah dua maf'ul dia. Maf'ul yang pertama Faridah. Ini maf'ul yang pertama. Maf'ul i'rab dia nasab kan? Mansub. Tanda nasab dia apa? Fathah. Tak ada tanwin ya. Maknanya dia isim ghair munsharif. Oh, terjumpa lagi isim munsharif. Banyak isim munsharif ternyata. Ahmad menyangka bahawasanya Faridah maridatan. Ini maf'ul yang kedua. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat sana maf'ulun bih, al-maf'ulu bih al-awwal boleh juga. Kalau nak pakai al-awwal boleh juga, ataupun al-maf'ulu bih al-thani boleh juga. Yang mana tuan-tuan selesa. Kalau nak buat maf'ul bih saja, maf'ul bih pun tak apa juga. Al-thani al-awwal boleh juga. Al-awwal yang pertama, al-thani yang kedua. Tak ada yang keempat ya. Untuk dua sajalah. Okay. Jadi dia mansub. Mansub. Tanda nasab dia apa? Fathah. Dia jenis apa ni? Dia ada tanwin. Maknanya isim mufrad macam biasa saja. Isim mufrad ya. Okey. Isim mufrad. Okey. Ada soalan lagi? Betul, dhammah fa'il betul puan. Betul aja Okey, ini yang untuk zona ya. Jadi zona macam itulah cara-cara dia. Jadi zona dan kawan-kawan ni tetap fi'il madi kalau dia fi'il madi. Okey, tapi semuanya fi'il madi ni ya. Okey, dah cukup dah yang ni. Lepas tu kita masuk kepada isim mabni. Isim mabni ada 6 tuan-tuan dan puan-puan. Saya ringkaskan lah ya. Masih ada masa? Oh, masih ada. Masih ada 3 minit. Satu isim mabni ada 6. Jadi 1 minit 2 isim mabni ya. Boleh. Isim mabni ada 6. Yang pertama isim mabni dia adalah dhamir. Dhamir tak boleh berubah-ubah contoh dia lah. Contoh isim mabni yang dhamir ni macam ana fil fasli lah contoh dia. Fil fasli. Ana ini isim mabni. Jadi cara nak mengirabkan dia kita buat dulu. Dhamir dan dia mabni sebabkan dia mabni kan? Mabniun ala apa? Ala alif ni kan sukun ni sebenarnya. Berarti ala sukun. Ya alif ya betul alif sukun Menyalah sukun. Dah sampai setakat tu kita sebutkan dia sebagai apa di dalam ayat tu. Sebagai apa tu? Fi mahalli sebagai mubtada kan isim dalam ayat maka dia mubtada. Berarti sebagai mubtada i'rab dia apa? Rafa. Sebagai fi mahalli raf'il mubtada. Okey. Ini yang dhamir Lepas tu isim mabni yang kedua. Apa isim mabni yang kedua sini dalam kitab ni? Isim isyarah lagi Ismul isyarah. Isyarati, okey. Kita buat pakai ana juga. Ana fi dzalikal fasli. Pakai dzalika ni isim isyarah tuan-tuan dan puan-puan Dzalika ni
Dzalikal fasli. Ana fi dzalikal fasli. Saya di dalam itu kelas. Kelas itu maksud dia lah. Ini kita buat nama dia dulu macam domir ni. Ni ismul isyarah. Isyarati. Dia mabni kan? Mabni ala apa? Alal fathi. Belakang dia fathah. Fi mahalli sebagai apa di sini ni? Keadaan dia sebagai apa dalam ayat ni? Sebabkan sebelum dia ada huruf jar, maka dia sebagai isim majrur. Ada huruf jar sebelum dia. Jadi fi mahalli jarnya isim majrur. Fi mahalli jar isim majrur. Kalau tuan-tuan tak jelas tulisan saya, boleh nanti ditanyakan biar jelas. Fi mahalli sebabkan dia sebagai jarnya isim majrur. Sebagai dia disebutkan kedudukan dia. Ni isim isyarah. Lepas tu isim mabni yang selanjutnya, isim mausul lagi Isim mausul. Isim mausul contoh dia kalau kita ambil contoh dalam kitab ya. Bakal ladzi mata ibnuhu. Belum lagi, buat nama dulu. Okey, isim mausul, sorry. Ismul mausul. Contoh dia mausul, contoh dia bakal ladzi mata ibnuhu. Telah menangis. Siapa yang menangis? Orang yang. Ini dia isim mausul dia. Jadi kita buat isim mausul. Isim mausul mabniun ala, kita buatlah dia mabni ala apa ni? Mabniun ala as-sukun ya. Mabni ala sukun. Sebagai apa di sini? Telah menangis siapa? Orang yang. Ni maknanya dia sebagai fa'il ya. Maknanya fi ali raf'il fa'ili. Ni isim mausul, okey? Jadi dia okey, betul. Mahali kekal dia. Sebab tu sini tak berubah jadi zaliki ya. Okey, terus mabni yang selanjutnya. Isim syarat. Isim syarat tu bolehlah tuan-tuan baca nanti ya. Macam iza tajtahidu, macam mayyarham yurham. Sesiapa saja yang menyayangi, maka dia akan disayangi. Okey, jadi man sana tu itu isim syarat. Jadi cara dia kita buat ismu syarti mabni ala, kalau man kan mabni ala sukun, tu ujung dia sukun. Okey. Boleh kalau tuan-tuan nak buat mahali sukun. Dalam mabni ala sukun macam tu Okey. Dah. Ataupun juga isim istifham macam yang kita bincang sebelum ni. Jadi sebabkan masa tak cukup, sekejap lagi ada Ustaz Farid yang akan menguraikan tentang saraf. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kita pun dah kongsikan semuanya, cuma saya tadi nak ringkaskan. Tinggal 2 lagi Bolehlah tuan-tuan buat ringkasan sendiri. Yang keempat dia ismu syarti. Yang kelima dia adalah ismul istifham. Yang keenam dia adalah ismul fi'il. Ismul fi'il mungkin tak terlalu apa sangat. Jadi sampai saja ismul istifham saja. Itu saja dulu pada perkongsian kita pada pagi hari ini. Saya minta maaf atas kekurangan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam perbincangan ilmu saraf sekarang Nahwu telah dibincangkan panjang lebar tadi.
masih lagi dalam perbincangan kita, iaitu fi'il yang 5 huruf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi'il 5 huruf ini seperti mana yang kita bincangkan semalam, kita pada muka surat yang ke-40. Muka surat 40 kita lihat tafa'ala yatafa'alu, fi'il 3 huruf plus 2 huruf. 3 huruf yang asal, 2 huruf tambahan. Jadi semua 5 huruf. Kita dah baca dah semalam Dah baca dah. Dari sudut terjemahan semua kita dah baca dah. Cuma sekarang latihan pun kita dah baca dah semalam. Betul Muka surat 40. Dah baca dah semalam. Alhamdulillah. Sekarang kita terus berpindah pada muka surat yang ke-42. 42 tafa'ala yatafa'alu. Ini 3 plus 2, 3 huruf yang asal, 2 huruf penambahan, semua 5 huruf. 2 huruf penambahan apa dia? Iaitu huruf ta di awal dan juga huruf ain, huruf alif. Huruf alif tafa'ala. Kita lihat tafa'ala tabahasa, makna discussion, berbincang, tabahasa. Tabaraka maknanya yang maha suci. Tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah. Maha suci dan maha tinggi Allah. Taba'ada, saling jauh menjauhi. Tabaghada, saling benci membenci. Tajazaba, saling tarik menarik. Tajahala, tajahala tak boleh saling bodoh membodoh. Tajahala makna pura-pura, bodoh. Okey. Tahasada, saling dengki mendengki. Tadakhala, saling memasuki, saling campur tangan. Tarahama, saling mengasihi. Tarakama, bertumpuk-tumpuk. Tarakama ni makna bertindih-tindih. Tarakam, bertindih, 1, 2, 3, bertindih-tindih. Tasalaha, iaitu berdamai. Wazan ini untuk catatan di bawah, kebanyakan membentuk makna saling lah. Makna saling tolong menolong, macam ta'awana. Saling tolong menolong, saling dia tak boleh berbincang, tak boleh bincang seorang. Dia kena berbincang sama ada 2 ataupun 3 orang. Tak boleh bincang seorang, tak boleh. Itu dipanggil tabahasa. Okey. Kemudian dalam wazan, tapi bukan semua tau, kebanyakan, nampak highlight kan, di mana kebanyakan. Kebanyakan maknanya membentuk saling. Dalam wazan ini yang mengalami perubahan penasrifan tasrif, dia ini fi'il sahih. Naqis dan juga mudha'af agak berbeza. Lepas ni kita akan bincangkan. Cuma sahih ni selalu pelajar-pelajar kita insya-Allah dapat hadam dengan baik. Bila masuknya fi'il naqis mudha'af agak lari sikit. Agak tak kuat hafalan orang. Suka saya ingatkan bila kita pada semalam kita belajar pada muka surat 40, 39 wazan tafa'ala. Suka saya ingatkan, bukan sekadar hafal, bukan sekadar tahu perubahan bentuk, sirah dan sebagainya, tapi yang lebih penting daripada itu adalah function, fungsi pergunaannya. Kita lihat fungsi pergunaan atas wazan apa nama? Tafa'ala yatafa'alu. Tuan-tuan lihat pada muka surat 126. 100 berapa? 26. Ada tak ada? Ada. Tak ada? Muka surat 127. Tafa'ala 127. Tuan-tuan lihat muka huruf G. Kita dah belajar dah semalam 2 hari lepas. Sekarang kita nak tahu function dia. Okey, terus zoom pada buku
tafa'ala ni antaranya litaklif. Apa maknanya? Bukan litaklif, litakalluf. Litakalluf ni makna semaksima yang mungkin. Semaksima yang mungkin. Contohnya bila tuan-tuan kata sabara yasbiru, mana bersabar. Bila tasabbara Khalidun, mana dah, kalau orang Kedah kata habis mita. Habis mita. Mana habis mita dah. Kesabaran dia tahap maksimum. Orang Terengganu Kelantan kata habis teh. Bukan habis minum air teh, tapi habis semaksimum yang mungkin. Kesabaran dah tahap kemuncak. Okey. Maknanya tasabbara, dia betul-betul punya sabar ni. Dia berusaha keras untuk menjadi orang yang betul-betul sabar di atas hujan yang berat ni. Kemudian tawassatu al-hajara. Yang kedua function dia kadang-kadang untuk lil ittikhad. Maknanya saya menjadikan batu sebagai bantal. Wisada. Sebab asal tawassatu ni asalnya wisadatun, bantal. Bila jadikan fi'il dari atas wazan tafa'ala, itu tawassatu. Aku menjadikan bantal batu. Itu terjemahan sebiji. Tawassatu, aku menjadikan bantal, al-hajara, batu. Mana aku menjadikan batu ini sebagai bantal. Okey. Yang ketiga adalah litajannub, menjauhi. Kadang-kadang ada juga atas wazan tafa'ala ni makna dia tajannub, menjauhi. Contohnya ta'assama. Okey, ta'assama al-muttaqi. Ta'assama bermakna ta'assama dengan wazan tafa'ala. Orang yang bertakwa menjauhi dosa. Ta'assama. Tajannub. Tapi ini nombor 3 ni jarang-jarang lah. Sebenarnya ta'assama ada juga maksud berasa berdosa. Rasa berdosa. Dia rasa bersalah, berdosa. Okey. Kita tengok nombor 4. Lidilalati ala husuli asli al-fi'li marratan ba'da ukhra. Menunjukkan wujudnya asal fi'il tu secara bertahap, berperingkat. Okey, contohnya tajarra'tu al-labana. Aku minum susu ni seteguk-seteguk. Dia tak boleh minum susu terus. Mesti minum tajarra'tu, aku meneguk air susu ni seteguk-seteguk. Macam ta'allama, atas wazan tafa'ala, belajar. Belajar tak boleh belajar sekaligus semua subjek pelajaran, tak boleh. Kita belajar sikit hari ni, esok sambung lagi, lusa sambung lagi, minggu depan sambung lagi, bulan depan sambung lagi. Itu kita panggil berperingkat. Bitadrij. Itu kita panggil dilalati ala husuli asli fi'li marratan ba'da marratin. Ba'da marratin. Iaitu satu peringkat, iaitu kita belajar sikit. Kemudian seterusnya kita lihat apa dia tu? Litalab. Talab makna mencari. Talab ni contohnya tabayyana faridun al-khabara. Farid mencari. Tabayyana tu wazan tafa'ala, mencari kejelasan berita. Dia daripada perkataan bayan. Bayan ni makna jelas. Tabayyana maknanya Farid menjelaskan cerita. Boleh juga menjelaskan cerita. Tabayyana. Bayana bukan menjelaskan. Kalau bayyana menjelaskan, tabayyana bukan menjelaskan, telah jelas. Tabayyana maknanya telah jelas. Kalau bayyana, Farid telah jelas akan cerita tersebut. Kalau bayyana baru maksud menjelaskan. Bayyana yubayyinu tabyinan. Tabayyana telah jelas. Di sini tulis adalah untuk mencari. Farid mencari penjelasan cerita tersebut. Nombor 6, litashbih, menyerupai contoh. Menyerupai, litashbih. Contoh, la tatafassaqu, janganlah kamu menyerupai orang-orang fasik. Ataupun boleh juga dia kata jangan kamu sama seperti orang fasik. Jangan kamu menjadi orang fasik, boleh? Itu makna
Tafassaqa atas wazan tafa'ala. Tafassaqa, tafassaqa, tafassaqu. Okey. Ni asalnya la tatafassaquna fi'il mudhari', tapi dibuang nun disebabkan la nahi. Nombor 7, tarahamtu al-ustazah. Ini lidua, saya mendoakan kerahmatan untuk ustaz. Tarahamtu daripada perkataan rahmah. Tarahamtu iaitu tarahama, tafa'ala. Tapi ni pun jarang digunakan. Nombor 8, lisayrurah, jadi iaitu ta'ayyamat khalisatu. Khalisah nama orang telah menjadi janda. Ta'ayyama, menjadi janda. Asal daripada perkataan ayyimun. Ayyimun tu janda. Ta'ayyama, menjadi janda. Litalabbus nombor 9. Iaitu memakai. Contohnya taqammasa Husainun. Husain memakai baju. Taqammas. Sebab daripada perkataan qamisun. Qamisun tu baju. Qamis adalah macam jubah lah. Jadi Husain memakai jubah. Taqammas. Taqammasa, tafa'ala. Taqammasu atas wazan tafa'ala, dia adalah verb fi'il. Noun adalah qamisun, baju. Nombor 10, itu pun jarang digunakan. Nombor 10, li'ifadatul kamal, menunjukkan kesempurnaan. Contoh taqaddasallah, Maha suci Allah. Ini fi'il lazim. Dia fi'il 5 huruf tapi fi'il lazim. Tak ada maf'ulun bih, iaitu taqaddasallahu. Menyatakan li'ifadatul kamal. Sekarang ni tuan-tuan nampak bila disebutkan wazan atas wazan tafa'ala, tuan-tuan kena lihat 10 ni yang mana yang sesuai untuk dimasukkan. Banyaklah kerja dia. Kemudian kita lihat sekarang ini perbincangan pada muka surat yang ke-42. Kita lihat, baca dan tentukan sirah dan terjemahkan kalimah yang bergaris di bawah ni. Okey. Tabahasa al-ulama'u fi hitatil muslimin. Ulama berbahas, iaitu ulama berdiskusi mengenai dengan kejatuhan orang-orang Islam, keruntuhan orang-orang Islam. Jadi tabahasa adalah fi'il madhi. Nombor 2, tabarakallahu ahsanul khaliqin, ayat Quran. Tabarakallah, maha suci Allah. Ini fi'il kita panggil li'ifadatul kamal. Kita panggil khususiat dia ataupun apa function dia adalah li'ifadatul kamal, iaitu fi'il lazim yang kita baca tadi nombor 10. Nombor 10 iaitu tabaraka li'ifadatul kamal pada page yang tadi 127 128 tadi. Maha suci Allah, fi'il madhi. Sirah fi'il madhi. Nombor 3, ayyuhal muslimun la tataba'adu bainakum. Wahai orang Islam, janganlah kamu saling jauh menjauhi. Bina lil musyarakah. Tadi li'ifadatul kamal tadi wazan lain. Saya tersilap. Wazan lain tadi li'ifadatul kamal tu wazan tafa'ala. Tapi ni tafa'ala. Tapi maknanya sama juga, sama makna fi'il lazim. Fi'il yang tak ada maf'ulun bih. Kemudian nombor 4 adalah at-tabaghudhu yudha'iful ummah. Saling benci membenci adalah melemahkan umat. Melemahkan umat. Tabaghud adalah ismul masdar daripada tabaghadha yatabaghadhu tabaghudan. Okey, nombor 5, al-haqqu wal batilu tajazaba yatajazabu. Yatajazabani. Mana hak dan juga batil saling tarik menarik. La takun mutajahilan. Mutajahilan adalah fi'il ismul fa'il, sirah ismul fa'il, iaitu dalam i'rab dia menjadi khabar kepada takun. Khabar kepada takun. Okey, maksudnya jangan kamu jadi orang yang janganlah kamu jadi orang yang saling jahil menjahilkan, ataupun janganlah kamu menjadi orang yang pura-pura jahil. Nombor 7, kaifa tanaluna al-izzah wa antum mutahasidun. Daripada tahasada yatahasadu, tahasudan mutahasadan, fahuwa mutahasidun. Mutahasiduna adalah ismul fa'il daripada tahasada. Bagaimana kamu mendapat kemuliaan sedangkan kamu saling dengki-mendengki. Ini makna banyak bina lil musyarakah, makna saling.
Nombor 8, la yajuzu an yatadakhala al-kafiruna umurana. Mereka tidak harus orang-orang kafir, tak harus apa orang-orang kafir apa tu? Saling campur tangan. Tadakhala yatadakhalu. Campur tangan mengenai urusan kita ni. Yatadakhala fi'il mudhari'. Sebab apa bari fathah masuk an. Nombor 9, tarahamu bainakum. Tarahimu. Tarahama yatarahamu tarahuman mutarahaman fahuwa mutarahimun wa dhaka mutarahamun taraham la tataraham mutarahamun mutarahamun. Okey, tarahamu bainakum. Kamu salinglah, ni fi'il amar fi'il amar, sirah fi'il amar. Sebab apa? Taraham fi'il amar, sebab apa dia waw tu tarahamu? Dia adalah dhamir antum tambah waw. Kalau dhamir anta, taraham. Tatarakamu al-masaibu. Tatarakamu al-masaibu alaina li'aradina 'anil Qur'ani was sunnah. Saling bertempek-tempek. Saling kena, tak putus-putus kena ni, musibah. Al-masaibu, musibah datang bertindih-tindih ke atas kita. Sebab apa? Kerana kita berpaling daripada Quran dan juga sunnah. Jadi dekat mana perkataan yang digariskan? Tatarakam. Tuan-tuan gariskan di situ. Tatarakamu, gariskan di situ. Adalah fi'il mudhari', fa'il adalah al-masaibu. Tanpa melengahkan masa lagi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus dendangkan nyanyian yang akan dinyanyikan oleh pelajar kita bermula pada muka surat yang ke-39. 40 dan juga 42. Dipersilakan falyatafaddalu mashkurina. 39. Tasrif sampai contoh lah. Dalam 5 baris. Syahid Ain. Tanda. Okay, kita akan menyanyikan pada muka surat 39, wazan tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan 39. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa zaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tabahara yatabaharu tabahuran mutabaharan fahuwa mutabahirun wa zaka mutabaharun tabahar la tatabahar mutabaharun mutabaharun tabahar la tatabahar mutabaharun mutabaharun tabarrada yatabarradu tabarrudan mutabarradan fahuwa mutabarridun wa zaka mutabarradun tabarrad la tatabarrad mutabarradun mutabarradun tabarrad la tatabarrad mutabarradun mutabarradun tabarraka yatabarraku tabarrukan mutabarrakan fahuwa mutabarrikun wa zaka mutabarrakun
تبرك لا تتبرك متبرك متبرك تبرك لا تتبرك متبرك متبرك تبسم يتبسم تبسما متبسما فهو متبسم وذاك متبسم تبسم لا تتبسم متبسم متبسم تبسم لا تتبسم متبسم متبسم تجلد يتجلد تجلدا متجلدا فهو متجلد وذاك متجلد تجلد لا تتجلد متجلد متجلد تجلد لا تتجلد متجلد متجلد Sudah 40 wazan tafa'ala bina nakis ta'adda yata'adda ta'adiyan muta'addan fahuwa muta'addin wa zaka muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan ta'adda yata'adda ta'adiyan muta'addan fahuwa muta'addin wa zaka muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan tabanna yatabanna tabaniyan mutabannan fahuwa mutabannin wa zaka mutabannan tabanna la tatabanna mutabannan mutabannan tajalla yatajalla tajaliyan mutajallan fahuwa mutajallin wa zaka mutajallan tajalla la tatajalla mutajallan mutajallan taharra yataharra tahriyan mutaharran fahuwa mutaharrin wa zaka mutaharran taharra la tataharra mutaharran mutaharran tahalla yatahalla tahliyan mutahallan fahuwa mutahallin wa zaka mutahallan tahalla la tatahalla mutahallan mutahallan تفاعل يتفاعل تفاعلا متفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تباحث يتباحث تباحثا متباحثا فهو متباحث وذاك متباحث تباحث لا تتباحث متباحث متباحث تباحث لا تتباحث متباحث متباحث تبارك يتبارك تباركا متباركا
فهو متبارك وزكى متبارك تبارك لا تتبارك متبارك متبارك تبارك لا تتبارك متبارك متبارك تباعد يتباعد تباعدا متباعدا فهو متباعد وذاك متباعد تباعد لا تتباعد متباعد متباعد تباعد لا تتباعد متباعد متباعد يتباغض تباغضا متباغضا فهو متباغض وذاك متباغض تباغض لا تتباغض متباغض متباغض تباغض لا تتباغض متباغض متباغض تجاذب يتجاذب تجاذبا متجاذبا فهو متجاذب وذاك متجاذب تجاذب لا تتجاذب متجاذب متجاذب تجاذب لا تتجاذب متجاذب متجاذب تجاهل يتجاهل تجاهلا متجاهلا فهو متجاهل وذاك متجاهل تجاهل لا تتجاهل متجاهل متجاهل تجاهل لا تتجاهل متجاهل متجاهل تحسد يتحسد تحسدا متحسدا فهو متحسد وذاك متحسد تحسد لا تتحسد تحسد متحسد تحسد لا تتحسد متحسد متحسد تداخل يتداخل تداخلا متداخلا فهو متداخل وذاك متداخل تداخل لا تتداخل متداخل متداخل تداخل لا تتداخل متداخل متداخل تراحم يتراحم تراحما متراحما فهو متراحم وذاك متراحم تراحم لا تتراحم متراحم متراحم تراحم لا تتراحم متراحم متراحم تراكم يتراكم تراكما متراكما فهو متراكم وذاك متراكم تراكم لا تتراكم متراكم متراكم تراكم لا تتراكم متراكم متراكم تصالح يتصالح تصالحا متصالحا فهو متصالح وذاك متصالح تصالح لا تتصالح متصالح متصالح تصالح لا تتصالح متصالح متصالح Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara dendangan lagu lah. Selepas ini tuan-tuan jangan sekadar lagu dan juga sekadar
untuk halwa telinga saja. Tetapi selepas ini kita akan belajar cara, insya-Allah taala selepas ini kita akan belajar fungsi penggunaan kalimah yang kita sebutkan tadi. Atas wazan tafa'ala yatafa'alu, apa fungsinya? Seperti mana kita sebutkan tafa'ala yatafa'alu, wazannya semua sudah pasti ada 10 wazan yang kita bincangkan tadi. Insya-Allah taala atas wazan tafa'ala yatafa'alu kita akan baca khususiyat fawaidul wazan selepas daripada ini, iaitu mungkin pada minggu hadapan, pada hari Isnin. Pada hari ini kita lihat dulu tafa'ala yatafa'alu atas fi'il sahih, ada juga fi'il naqis, ada juga fi'il mudha'af yang kita akan bincangkan insya-Allah taala. Pada hari ini kita terus melihat kepada fi'il naqis atas wazan tafa'ala yatafa'alu. Tamada yatamada tamadiyan mutamadan fahuwa mutamadin wa dhaka mutamadan. Tamada la tatamada mutamadan. Okey, kalau kita lihat di sini masdarnya jika dalam keadaan rafa' ataupun jar, tidak ada alif lamnya, maka ya-nya itu akan dibuang. Contoh seperti mana tamadian, boleh dibaca tamadi, tamadi. Keadaan rafa' dan juga jar, tidak ada alif lam, maka ya-nya dibuang. Tak ada alif lam, maka dibaca tamadin. Okey, tabahin. Boleh jelas. Kolom nombor 3 tajafa jadi tajafin, tadawa jadi tadawin, tapi dengan syarat tak ada alif lam. Okey, kalau ada alif lam diadakan ya tadi, diletakkan ya kalau ada alif lam. Kita terus lihat kepada tamada yatamada, makna terus menerus, berterusan. Tabaha yatabaha, saling sombong menyombong, saling bangga membangga. Tajafa yatajafa, menjauhkan diri. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', pada hari Jumaat surah Sejadah, imam akan baca tu. Tadawa yatadawa, makna berubat. Tarada yatarada, saling redha meredai, saling setuju menyetujui. Tasawa yatasawa, saling sama ataupun sebanding. Ta'ala, maha tinggi. Tafada, menghindari ataupun saling tebus menebus. Talaqa, saling temu bertemu, saling bertemu. Tanada, saling panggil memanggil. Tanasa, pura-pura lupa. Okey, terus kita minta pelajar kita dendangkan lagu daripada tamada sampailah ke habis. Untuk fi'il naqis ini amat penting. Selalu saya beri penekanan fi'il naqis ni ramai yang alpa dan terlalai. Falyatafaddalu mashkurin. Jadi kita buka pada muka surat yang ke-43, buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih. Jadi ini akan menerangkan bab tafa'ala yatafa'alu bina nakisah. Tamada yatamada tamadiyan mutamadan fahuwa mutamadin wa zaka mutamadan. Tamada la tatamada mutamadan mutamadan. Tabaha yatabaha tabayan mutabahan fahuwa mutabahin wa zaka mutabahan. Tabaha la tatabaha mutabahan mutabahan. Tajafa yatajafa tajafiyan mutajafan fahuwa mutajafin wa zaka mutajafan.
تجافى لا تتجافى متجافا متجافا تداوى يتداوى تداويا متداوى فهو متداو وزكى متداوى تداوى لا تتداوى متداوى متداوى ترضى يتراضى ترضيا متراضى فهو متراض وزكى متراضى ترضى لا تتراضى متراضا متراضا تسوى يتساوى تساويا متساوى فهو متساو وذاك متساوى تساوى لا تتساوى متساوى متساوى تعالى يتعالى تعاليا متعالى فهو متعال وذاك متعالى تعالى لا تتعالى متعالا متعالا تفدى يتفادى تفديا متفادا فهو متفاد وذاك متفادا تفادى لا تتفادى متفادا متفادا تلقى يتلاقى تلقيا متلاقا فهو متلاق وذاك متلاقا تلقى لا تتلاقى متلاقا متلاقا تنادى يتنادى تناديا متنادا فهو متناد وذاك متنادا تنادى لا تتنادى متنادا متنادا تنسى يتناسى تناسيا متناسا فهو متناس وذاك متناسا تناسى لا تتناسى متناسا متناسا Alhamdulillah, latihan pada muka surat 43 kita akan masuk pada minggu hadapan, insya-Allah. Ingatkan saya Zakir ni ingatkan saya pada muka surat 43 untuk latihan, dan seterusnya pada muka surat 44 kita akan belajar pada minggu hadapan fi'il atas wazan yang sama tafa'ala, cumanya bina adalah bina mudha'af. InsyaAllah kita akan bincangkan, selepas itu baru kita akan masuk fi'il yang 3 huruf plus 2 huruf, tetapi 2 huruf tersebut penambahannya tidak sama pada penambahan pada hari ini yang kita belajar pada huruf ta dan juga huruf alif. Minggu hadapan kita akan masuk insya-Allah, tapi bukan huruf ta dan juga huruf alif. Cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Tekan butang share sama-sama mendapat manfaat istifadah atas pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Okey. Kemudian jangan lupa tuan-tuan boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Boleh dari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, sama-sama mengambil review balik ataupun refresh balik pengajian-pengajian telah lalu dalam ilmu nahwu dan juga saraf. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.